أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. Ayat 125 surah An-Nahl. Sebagai kali yang kedua kita baca ayat ni. Allah perintah kepada kita ni beberapa perkara hubungan dengan dakwah dan utama sekali kepada Nabi SAW. Allah perintah kepada dia supaya seru ataupun dakwah manusia ramai ke jalan Allah Subhanahu Wa Taala, ke jalan Islam dengan hikmah kebijaksanaan. Ini Allah Taala beri khah kepada Nabi SAW hikmah yang sebaik-baik hikmah yang ada adalah yang ada pada Nabi, seru manusia. Sejak daripada awal-awal manusia seru manusia, iaitunya Nuh alaihi salam. Dalam sejarah ayat katanya Nabi Nuh lah orang yang mula-mula seru dakwah manusia, sebab pada waktu tu mula manusia geleweng. Bila geleweng ataupun keluar daripada ajaran Allah, maka sejak daripada itulah sampai ke kita hari ni orang-orang pendakwah mesti seru, pakat-pakat seru manusia ke jalan baik. Sebab al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar ni adalah menjadi satu kewajipan bagi setiap pendakwah. Orang-orang yang tahu ilmu, orang yang ada pengalaman, ada ilmu, ada kebaikan dalam hidup dia, maka sepatutnya dialah yang menyeru manusia ke jalan baik. Lepas tu bukan seru ke jalan baik saja dak, kena lari daripada kejahatan. Allah royak kepada kita dalam beberapa ayat. Ayat Quran ni adalah ayat yang tumpu kepada dakwah. Kalau dah kita peramuan semua Quran sebuah ni, kalau nak kata boleh kata iaitunya kitab dakwah. Dakwah daripada Allah terhadap manusia, dakwah rasul-rasul terhadap umat dia, dan dakwah orang ramai ataupun dakwah orang-orang yang berilmu sebagai da'iyah dia panggil. Orang-orang yang menjadi pendakwah kepada semua manusia. Tak ada kira setiap masa, setiap tempat, maka manusia ni ia berhajat benar kepada pendakwah dan orang yang didakwah. Sebab itulah kita ni adalah orang yang sudah pun menyahuti dakwah seruan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, daripada Rasul. Maka kita kena sedar bahawa dalam hidup kita setiap orang ni kena menjadi pendakwah mengikut qadar masing-masing. Ibu bapa dakwah anak-anak, nah, guru-guru dakwah anak-anak murid, pelajar-pelajar dia, nah, pemimpin-pemimpin kena dakwah, kena royak kebaikan kepada rakyat-rakyat dia, terutamanya raja, presiden, naik Perdana Menteri dan semua orang yang jadi pemimpin sepatutnya dia kena royak kepada rakyat dia. Nah, jangan bisu dan jangan dia kelu lidah dia. Kena royak semua, wahai rakyatku, buatlah kebaikan. Nah, tujukanlah kamu kepada redha Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi jarang kita nak dengar raja-raja, pemimpin-pemimpin yang duk royak kepada rakyat dia. Kebanyakan je royak nak ubah hak negeri dia. Dan nak perintah ke tu, nak perintah ke ni. Tu dia jarang kita melihat pemimpin yang hati bersih, lepas tu bertujuan nak jadi rakyat dia
dan menuju ke redha Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun pemimpin di negara Islam sekalipun. Negara sekarang ni diperintah oleh orang yang beragama Islam. Kalau hak negara Islam itulah diperintah oleh orang yang beragama Islam. Tapi berapa orangkah orang yang nak kepada Islam sungguh sebagai dasar hidup negara dia? Allah alam, hak ni katanya rusaknya cara pemimpin yang pimpin dunia ataupun pimpin negara masing-masing. Apatah lagi kalau sekiranya kita melihat dan klik kepada tajuk ni semula, iaitunya dakwah ni ya Allah, yang Allah Taala cerita kepada kita supaya nak jadi manusia tu molek. Tidak ada tujuan lain kecuali nak jadi manusia tu molek, berilmu, beramal, berakhlak mulia, bertakwa kepada Allah, lemah lembut, hidup dengan penuh keyakinan, rajin beribadat, rajin kerja, semua tiap-tiap perkara benar-benar hak baik yang dikira dakwah belaka. Lepas tu dakwah pula ia ada hak pasal dakwah secara peribadi, tua. Dakwah pasal ramai-ramai. Dakwah pasal senyap-senyap ataupun dakwah dengan secara terus-terang. Ini menjadi perkara-perkara hak pokok-pokok belaka. Lepas tu sifat-sifat yang mesti ada pada pendakwah juga mesti ada. Bukan katanya semata-mata aku jadi orang Islam, aku nak dakwah. Kena tak kena aku redah semata. Tak boleh. Orang dakwah yang kena ada ilmu. Kena ada sifat-sifat yang baik pada diri dia, terutamanya akhlak mulia. Orang yang akhlak tak mulia, orang pasal gorak-gorak kecek mudah-mudah ni bahasa kapung. Jangan duk pergi dakwah. Tua sendiri au tua mai rod dia panggil. Tak orok. Tua sendiri pun tak tahu gapo lagi, duk geleweng supaya ngawal tak ada ekor. Lepas tu nak pergi dakwah orang, nak pergi royak kat orang. Royak tu boleh dengan sebab royak semua dengan mulut belaka. Tapi dakwah yang berkesan, insya-Allah dia berkesan dengan diri pendakwah tu sendiri, dengan amal ibadat dia, dengan ilmu dia, dengan warak juruh baik. Dengan tawaduk akhlak mulia, dengan pandai untuk setengah kadang-kadang nak ukam setengah-setengah masalah. Pendakwah kena sabar, kena tekun. Kena kerja, kalau dia kerja sore tak berjaya. Kebanyakan dalam Islam kita ni ajar supaya kita kerja berjamaah. Kerja ramai-ramai. Lepas tu dakwah pula kadang-kadang berhajat kepada ngopraman, kepada duit. Berhajat kepada makan minum, kenderaan. Pakaian orang-orang dakwah jangan duk pakai baju-baju cemar. Ada daki penuh ni, piyah-piyah belok misalnya ni, tak belok lagu ni. Suka demo. Piyah-piyah pasal buruk-buruk, nampak pasal daki penuh. Tak boleh. Pendakwah kena kecek bersopan santun. Kalau boleh lagi, boleh berbanyak-banyak bahasa. Bukan boleh bahasa dak. Walaupun tak ada syarat ketat sangat di segi bahasa, tapi orang yang mempunyai adab baik dan bahasa yang banyak, lepas tu pandai guna bahasa. Sebab orang terikat ni kadang-kadang tak ada terikat sangat di ilmu tu banyak, tapi terikat di budi pekerti pendakwah tu sendiri. Sebab itulah Allah rayak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada awal surah, iaitu surah Al-Muddathir, surah Al-Muzammil. Bila kita tengok dalam ayat-ayat ni, semua tu mempunyai pembentukan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk jadi sebagai pendakwah, untuk triumph jadi rasul. Salah satu daripadanya kalau kita baca qum fa'anzir. Qum fa'anzir, mung bangunkanlah. Maknanya mung tak boleh duduk saja rahai Nabi. Mu kena bangun. Mu kena kerja. Qum sini artinya bangun, kerja. Long mutam. Fa'anzir, berikanlah amaran kepada manusia. Wa rabbaka fakabbir, dan Tuhanmu hendaklah kamu mengagungkan. Maknanya hendaklah kamu beribadat kepada Allah. Sebut nama Allah. Puji Allah, sanjung Allah. Wa thiyabaka fatahhir, pakaian kamu hendaklah kamu cuci bersih. Tengok tu hewat mari dengan lafaz maf'ulun bih dulu.
Tengok, wa rabbaka. Dalam bahasa Arab ia tak baca wa rabbaka dulu. Ia panggil wa rabbuka. Tapi dengan sebab fi'il dengan fa'il duduk alif belakang. Wa rabbaka fakabbir. Asalnya fakabbir rabbak. Ha tu. Wa tahhir thiyabak. Tu pada asal kalau dia kita atur nahwu sarah. Nah, fa'il maf'ulun bih. Tapi tu rayaknya pakai kamu hendaklah kamu bersih. Ni tengok, ni ajar Nabi dah. Lepas tu bukan nak ajar Nabi dia orang berjuruh dah. Orang baik dah. Kita sebagai ummah ni kena jadi kalau dia nak dak sai dakwah, dak sai pasal seru manusia, kena jadi semat pakai kena gosok. Ha tu. Piyah kalau dah boleh ni, tajam. Misal saja tu. Pakai kasut kiwi sokmo. Sina ploh. Orang-orang katanya anak ayah tengok cah. Ha tu. Tu pendakwah. Dia kena masuk dengan orang, masuk. Jadi boleh masuk banyak. Dengan orang tu, dengan orang ni. Kecek, pairak. Baik. Ada ilmu. Masya Allah. Sebab ada ayat saat ni. Ni kita nak cari orang yang pasal kerap sembun di tubuh orang satu seorang tu. Ia bukan mudah. Perlu kepada pembentuk kepahaman orang tu sendiri. Dia kena wang tua dia pun we pandai duduk dalam sangkum. Bukan pasal gorak-gorak dak tahu gapo. Kita sungguh kita kena wang tua dah. Jangan duk pergi diri. Orang aling-aling bijak-bijak jangan duk pergi diri sangat. Dengan orang miskin, dengan orang tamadam, biasa kita buat jadi biasa. Tapi dia tangkan, kita kena jadi tangkan. Jangan pasal gapo-gapo pasal mudah belaka, tak ada rabab, tak ada rabiat. Ni tak boleh. Sebab itulah dalam dakwah ni berhajat kepada apa? Al-hikmah di dalam dakwah. Lepas tu al-mau'izatil hasanah. Ni kita pergi sikit lagi dah. Iaitunya dan nasihat pengajaran yang baik. Al-mau'izah maknanya bodrian al-lamkha. Yang ada pada dakwah ada berbagai-bagai. Nah, nasihat, tunjuk ajar, khutbah, tazkirah, menulis, gatu gani, semua tu adalah kakak-kakak dakwah. Lepas tu kalau sekiranya takdir katanya kalau kena sampai kena bahas, kena kecek, kena totop di antara kita dengan fai tu. Maka Tuhan raya wajadilhum billati hiya ahsan, dan berbahaslah dengan mereka yang engkau serukan itu, terutamanya orang-orang yang pasal mai hindui. Kalau siapa kau kena kecek kira atas weti kau ataupun kena totop dengan apa? Dengan cara yang lebih baik. Ni. Dalam Quran ni ada banyak perkataan ahsan. Terutamanya dalam hal dakwah Tuhan raya idfa' billati hiya ahsan. Hendaklah kamu tolak ataupun kamu berhujah dengan orang hak mai hindui ataupun orang yang tak secocok denganmu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Kalau sekiranya ada di antara kamu dengan puak tu ada perseteruan. Seteru merasa nak takai, nak badai, mai hindui. Ya orang ni kalau dia tak secocok dengan satu-satu perkara, walaupun hak agama pun dia bunuh. Walaupun hak agama pun dia bunuh. Ya badai, ya takai, ya balah. Tengok, ambil agama mari duk balah, mai cari rang. Sebab agama ni kita nak kepada redha Allah Taala, nak we terima amalan kita, cara hidup kita, nak we betul, nak we apa. Tapi kadang-kadang timbul siapa kau balah takai. Masya Allah. Tuhan suruh kita idfa' billati hiya ahsan. Mung tolak ataupun mung bersuaralah dengan mereka itu dengan cara yang lebih baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun. Kalau sekiranya adanya perseteruan di antara kamu dengan dia, dengan puak-puak tu, ka'annahu waliyyun hamim. Kalau dia mung pandai cit witia, boleh masuk dengan dia, onom tonton dengan dia, kecek molek, walaupun dia baikkan dia gapo, tapi kita kecek molek dengan dia, kita tak ada niat.
nak buat seteru dengan dia. Bahkan kita berdoa sama kepada dia. Dia susah, kita pergi ziarah. Jabat salam dengan dia. Nampak katanya kita cincang-cincai dengan dia. Tuhan rakyat katanya ka'annahu waliyun hamim. Lepas pada tu akan jadilah seperti sahai yang rapat. Jadi mit sahai, cak pen setru kelai pen mit sahai. Masya Allah. Hani dah kita dek nak ni. Pas manusia ni ada berbagai-bagai atas muka dunia ni. Ada orang Hindu, ada mai Hindu. Gitulah. Ning tu herayat di dalam ayat ni kita gambarlah katanya manusia nak jadi molek, nak jadi bentuk dia, pahame dia, gotu gani molek belaka. Oh. Ulama ya rakyat katanya saya tingtai dengan perkataan tarbiyah. Ni ulama sedunia ya rakyat katanya nak moleknya manusia kena melalui proses tarbiyah. Tarbiyah tu makna apa? Didikan. Didikan ni ada sud dia, ada laksud dia. Nak jadi manusia ni naik 1 2 3 faham dia, reti dia, amal dia. Cuba kita gambar manusia dia gorak-gorak, minta maaf tak ada kata kepada siapa-siapa. Hak pasal duduk tak tahu gapo, tak ada tarbiyah, tak ada apa? Dairab kan รียนรู้. Dia duduk walaupun yang ngaji tinggi. Cok perinya, cok kata tapi mai ผ่าน การ tarbiyah. Dia duduk tak tahu gapo sungguh. Cutยืน dalam hidup dia kadang-kadang yok. Inilah kita berhajat kepada tarbiyah. Ambil tarbiyah hak Allah, tarbiyah Nabi. Nabi tarbiyah para sahabat. Para sahabat tarbiyah para tabi'in. Jadi geliga tu baik manusia. Masya Allah. Tu baik jadi manusia yang geliga, yang pandai, yang bijak, yang boleh kerong dunia pada zaman-zaman dahulu. Ini adalah proses melalui tarbiyah belakang. Sebab tu kita pun berhajat benar-benar kepada tarbiyah. Tarbiyah ni tak ada jadi khong lap dak. Bahkan kena ปิดเผย, kena royak soso, ceramah kau ngajar kau gapo kena royak sud, laksud tarbiyah tu gapo so. Bukan pasal duk buat senyap-senyap takut orang tahu, dak. Walaupun dalam gapo? Dalam setengah-setengah ungkon dia katanya kita buat gapo-gapo kena lap, tapi kita kena dakwah dengan cara terus terang. Alhamdulillah tak ada gapo, tapi hak pentingnya marilah kita guna rabbub tarbiyah di dalam cara hidup. Lepas tu dia semua tu colek daripada Quran, sunnah dan cara hidup Nabi belaka. Nah, insya-Allah saya harap mudah-mudahan kita akan jadi orang berjuru, orang faham agama, faham dunia, faham akhirat melalui tarbiyah. Kalau dia tak ada tarbiyah, jangan dia harap katanya manusia tu nak jadi molek. Walaupun dia cerdik, bijak, ngaji habis, baca kitab beribu butir sekalipun, tapi dia mai ผ่าน dalam nak jadi manusia tu juru molek. Kalau sekiranya dia mai ผ่าน sud tarbiyah seperti mana Nabi tarbiyah orang-orang pada zaman dahulu. Nah, wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.